InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita syukur pada Allah diberikan kesempatan pada hari ini untuk kita sama-sama berkumpul dan sama-sama kita meneruskan program kita untuk kita membina satu kekuatan yang disebut sebagai Taifah. Kekuatan Taifah Mansurah, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haqq. Jadi tidak akan sentiasa ada di kalangan umat aku itu kelompok-kelompok yang akan diberikan oleh Allah kemenangan. Jadi untuk kita bersama-sama di dalam kemenangan itu, maka hendaklah kita bersama-sama membina satu perasaan kekuatan, iaitu untuk kita menjadikan diri kita ini sebagai apa yang kita gambarkan sebagai mereka yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi pada hari ini saya nak tanya, boleh dengar okey ke? Dari sudut dengar, sebab kita tak guna mikrofon. Mungkin kita boleh dengar. Kalau okey, saya boleh teruskanlah, insya-Allah. Kalau tak okey, kita mungkin kena kuatkan sikit suara. Baik, sebagai untuk permulaan, marilah sama-sama kita mentajridkan syahadah kita, dengan kita mengucap dua kalimah syahadah bersama-sama, dengan kita menghubungkan, kita bukan hanya sekadar kita mengucap dua kalimah syahadah, tetapi kita nak menghubungkan hati kita dengan perjuangan mereka yang menegakkan syahadah, itu. Jadi insya-Allah boleh dengar insya-Allah suara. Boleh insya-Allah. Tolong bagi komen sikit sama ada dengar ke tak dengar ke, sebab saya tak tahu. Baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita syukur diberikan kesempatan, dan insya-Allah pada hari ini kita ingin sama-sama melihat salah satu daripada amalan-amalan, iaitu amalan kepada Taifah Mansurah, amalan kepada kelompok-kelompok yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah pun bersama-sama bersiaran, dah banyak perkara kita bincang. Jadi pada hari ini kita nak sambung satu lagi perkara yang berkenaan dengan ukhuwah. Jadi salah satu perkara yang sebenarnya membina kekuatan kita ialah sahabat. Membina kekuatan kita ialah sahabat. Jadi salah satu daripada rukun, kita kata rukun lah, di dalam bersahabat itu adalah disebut sebagai at-tafahum. At-tafahum salah satunya. Jadi dalam sahabat ni,
salah satu perkara yang perlu ada ialah kita faham, memahami. Bukan hanya sekadar kita kenal saja, ta'aruf kan, tapi kita kena faham, memahami. Dan apakah yang dimaksudkan dengan faham memahami ini ialah bahawa kita sentiasa berada di dalam suasana-suasana melaksanakan sesuatu secara bersama-sama. Jadi walaupun pakaian kita berbeza, kita punya mungkin lokasi kita berbeza, mungkin kedudukan kita dalam masyarakat berbeza. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tua, ada yang muda dan sebagainya. Tetapi objektifnya, matlamatnya mesti sama, wajib sama. Apa matlamatnya? Al-ghayah. Matlamat al-ghayah yang kita kena faham, iaitu kita mestilah mencari redha Allah. Itu al-ghayah. Allahu ghayatuna, Allah matlamat kami. Maknanya mencari redha Allah itulah ketujuan kita bersama-sama. Jadi taifah mansura yang macam mana yang mendapat kemenangan di akhir zaman ialah taifah mansura yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan untuk mempunyai matlamat hidup yang sama. Matlamat hidup yang sama maknanya bukan kita seorang aja, tapi semua ahli-ahli, kawan-kawan kita, keluarga kita dan sebagainya. Jadi sebab itulah perkara pertama ialah at-tafahum yang kita katakan sebagai rukun. Setelah kita kenal sahabat kita tu, kita mesti faham, memahami. Apa yang kita nak faham, kita nak mendapat redha Allah. Allahu ghayatuna. Jadi Allah inilah matlamat kami. Apa maksud matlamat kami? Maka sebenarnya apa sahaja yang kita lakukan, hendaklah kita mencari redha Allah. Wa ridwanun minallahi akbar. Zalika huwal fawzul azim. Dan keredaan Allah itulah yang paling besar sekali. Itulah merupakan kejayaan yang paling agung. Jadi ini, bila kita bersahabat di dalam kelompok tadi, mesti matlamatnya sama. Yang ini bukan sunat, wajib. Wajib. Kalau kita nak bangkit, kalau kita nak menang, kita nak bersama-sama dengan Al-Mahdiyin, kita nak bersama-sama dengan Imam Mahdi, kita nak bersama-sama dengan ulama-ulama yang muktabar, kita nak bersama dengan pejuang-pejuang yang benar-benar ikhlas, maka matlamat mestilah sama di dalam ukhuwah kita, dalam ukhuwah kita, iaitu Allahu ghayatuna. Jadi apabila kita mempunyai matlamat yang sama, maka dia akan menuju kepada jalan yang sama. Apa maksud jalan yang sama itu? Kita nak mengambil Al-Quran sebagai kehidupan kita. Al-Quran dusturuna. Al-Quran itu adalah perlembagaan kami, cara hidup kami, gaya hidup kami, agama kami, pegangan kami, prinsip kami. Ini mesti kita faham. Jadi sahabat-sahabat yang menjadikan Al-Quran sebagai perlembagaan hidup dia, maka itulah sahabat-sahabat yang akan diberikan kemenangan oleh Allah. Allah akan bagi kita kemenangan bila kita mendaulatkan Al-Quran. Ini satu perkara yang penting. Kalau kita tak faham yang ini, kita ingat sahabat ni sama-sama nak prepping aja. Apa maksud prepping? Prepping ni kita nak selamatkan diri kita masuk hutan, sama-sama nak. Tapi rupa-rupanya sahabat yang berjaya itu ialah sahabat yang ada di dalamnya hati, pemikiran yang mahu menjadikan Al-Quran sebagai perlembagaan hidup dia, sebagai budaya hidup dia, peraturan hidup dia, prinsip hidup dia. Semua sekali. Jadi Al-Quran ni merupakan benda yang asas. Ini yang kita nak kena faham. Jadi bila kita faham, memahami ni, barulah kita termasuk dalam golongan Al-Mahdiyin. Kalau tak, kita tak termasuk. Kita ingat kita dah, aku dah okey dah, Al-Mahdiyin dah, aku dah join dah masuk dalam apa dipanggil Ansar. Aku dah berdaftar, dah jadi ahli, dah bayar yuran dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai dusturuna, dipanggil sebut, sebagai kehidupan kita, perlembagaan kita, peraturan kita. Jadi ini nombor satu dan nombor dua. Jadi kita kena faham yang ini. Bila faham yang ini, baru pertolongan Allah akan datang. Tapi kalau saya bukan agama Islam, macam mana? Kalau bukan agama Islam, kita kena faham. Kalau kita bukan agama Islam, kita mesti mencari Tuhan dalam hidup kita. Kalau ada di kalangan kita ni bukan agama Islam lah. Hidup kita ni tidak bermakna kalau kita tak kenal Tuhan yang menjadikan kita. Kita ingat, kita dah ada semua dah.
kita dah ada harta, kita dah ada kerja, kita ada bisnes, kita ada anak-anak, ada kawan-kawan, ada populariti, ada pangkat, semua kita kata kita ada. Tapi dalam hidup kita tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Kita tak katalah wajib masuk Islam. Kan, bagi orang yang tak masuk Islam, jangan cakap wajib masuk Islam. Cakap dengan dia wajib kenal Tuhan. Wajib kenal Tuhan. Itu nombor satu, kenal Tuhan dulu. Tak semesti Islam. Bukan kata Islam ni tidak wajib bagi kita. Wajib, tapi orang bukan Islam, kita tak boleh paksa masuk Islam. Kan? Tidak boleh paksa masuk Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan kepada orang yang bukan Islam. Tetapi bagi mereka yang ingin bangkit bersama-sama kemenangan di akhir zaman, nak bangkit bersama kemenangan, nak memimpin diri dia, keluarga dia, semuanya, maka dia mesti Islam. Mesti Islam. Tak boleh dia nak kata tak boleh kan. Jadi ini nombor satu. Jadi bagi orang yang bukan Islam dalam ni tak apa, dengar, boleh dengar. Sebab tu saya sebut sini, orang Islam pun hari ni ramai yang tak kenal Allah. Ramai yang tidak kenal. Sebab tu amalan taifah mansurah, kan, setelah dia berukhuwah, maka hendaklah dia faham, memahami antara satu sama lain. Apakah yang difaham? Yang difaham amalan dia nak cari redha Allah. Apa redha Allah tu? Redha Allah itulah apabila kita melaksanakan semua yang Allah perintah, tinggal semua yang Allah larang, barulah kita dapat menjadi taifah mansurah. Kalau tidak, kita tidak qualified. Jadi ceramah ni untuk orang Islam je ke? Orang bukan Islam pun boleh dengar, tak ada masalah. Dengarlah. Cuma saya sebut pada orang yang bukan Islam ataupun orang Islam yang mungkin jauh daripada Islam, saya menyerulah dengan penuh rendah diri, carilah Allah, carilah Tuhan dalam hidup. Carilah Tuhan dalam hidup. Kita hidup ni boleh makan, boleh minum, boleh ada nyawa, boleh ada kesihatan, boleh semua ada, takkan tak ada yang menjadikan. Kita tengok bumi yang indah, kita tengok langit yang hebat, kita tengok bagaimana ada carkalawala, kita tengok macam binatang, tumbuh-tumbuhan pelbagai-bagai, tersusun rapi, takkan tak ada Tuhan. Jadi carilah Tuhan dalam hidup bagi orang yang bukan Islam yang ada dalam kuliah kita pada hari ini. Saya tahu ada. Jadi carilah. Kenapa? Kalau kita dapat semua dalam kehidupan kita, tapi kita tak kenal Tuhan kita, maka maknanya kita ni tak cukup, tak lengkap. Seperti seorang anak, seorang bayi yang lahir, kemudian selepas itu dia membesar, jadi seorang yang berjaya di atas muka bumi ni. Sampai perangkat dia boleh kaya, dia boleh pangkat, semua dia ada. Semua dia ada. Cuma dia tak kenal siapa mak bapak dia. Mak yang melahirkan dia tak kenal. Ayah yang menjadikan sebab dia untuk lahir tak kenal. Maka dalam hidup dia kosong. Ada satu kekosongan. Dan kekosongan tu yang paling asas sekali. Yang paling asas sekali. Di mana mak aku? Siapa aku sebenarnya? Tak dapat nak jawab. Aku ni siapa? Dari mana aku datang? Kenapa aku ada kat sini? Ke mana aku pergi? Lepas ni tak dapat jawab soalan tu. Kalau kita tak kenal Allah, confirm tak boleh jawab. Confirm tak boleh jawab. Kamu dari mana? Dari mana aku datang? Kita ingat dari Johor, dari Thailand, dari Indonesia, dari Brunei. Kita ingat daripada negara kita, daripada alamat rumah kita. Aku lahir di Pahang, dari Pahang. Dari mana aku datang? Tak cukup sekadar itu, sebab Pahang, sebelum dia jadi Pahang, dia bukan Pahang, dia ada benda lain kan. Jadi kita kena patah balik. Jadi bila kita kenal Allah, Tuhan, baru boleh jawab soalan tu. Kata tak boleh jawab. Jadi sebab itu nombor satu, kita kena memahami setelah kita bersahabat, hendaklah kita faham, memahami tentang apa yang digambarkan sebagai Allah sebagai matlamat kita. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini Dajjal akan datang. Tak lama dah nak datang. Bencana-bencana akan Allah hadirkan dalam hidup kita. Kita akan berhadapan dengan berbagai bencana sebagainya. Kan? Mungkin ada yang berdepan dengan banjir lah dan sebagainya. Peperangan lah. Semua yang dilakukan oleh Dajjal, tenteranya di akhir zaman nak sesatkan akidah kita. Nombor satu, dia tak mau kita kenal Tuhan kita. Tak mau kenal Tuhan kita. Tak mau kenal Allah. Jadi sebab tu hari ini yang membezakan seorang beriman di akhir zaman yang berjuang ialah mereka kenal Allah. Dengan orang yang tak berjuang, mereka menjadi munafik, menjadi kafir, menjadi non-muslim, menjadi apa sahaja kerana mereka tidak kenal Allah.
Jadi sebab itu tuan-tuan puan yang pertama, kita kena ada kefahaman. Sebab itulah, bila kita faham dan kemudian kita merasakan bahawa Quran itu sebagai perlembagaan kita, kemudian yang ketiga kita rasa bahawa Rasul itu sebagai qudwah kita, contoh kita. Ini sebab kefahaman. Siapa nak jadi contoh siapa ni? Nak jadikan Ronaldo ke contoh kita? Nak jadikan Muhammad Salah ke jadi contoh kita? Nak jadikan Perdana Menteri ke contoh kita? Nak jadikan artis ke contoh kita? Kita tak tahu siapa yang menjadi contoh kita. Sedangkan Allah dah gambarkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul tu sallallahu alaihi wasallam terdapat banyak contoh. Jadi barulah kita, oh ar-rasul qudwatuna. Ini faham, kefahaman. Kefahaman. Bila bersahabat mesti ada kefahaman yang sama. Ini wajib. Dalam mereka kalau kita nak bersama dengan al-mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah, kalau kita nak bersama dengan Imam Mahdi. Jadi bersama dengan Imam Mahdi bukan setakat percaya kat dia je. Oh, dia ni bagus, dia ni mimpi bagus. Mimpi dia semua jadi mimpi dia. Jadi kita berkata inilah Imam Mahdi. Percaya dengan Imam Mahdi, percaya mimpi dia. Percaya dia. Dia bukan macam tu. Percaya kepada Imam Mahdi, tak bersama dengan Imam Mahdi, dia perlu mempunyai kefahaman yang sama. Apa kefahaman Imam Mahdi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya menjadikan Allah sebagai matlamat hidupnya, redha Allah. Kemudian menjadikan Quran sebagai dasar kehidupannya, menjadikan Rasul sebagai qudwahnya. Kenapa kita jadikan Rasul sebagai qudwah? Sebab Allah sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu, Rasul itu ada kebaikan, ada contoh yang terbaik. Jadi bila kita tengok macam itu, barulah kita ni sama-sama berukhuwah dengan betul. Kalau tidak, kita ingat ukhuwah ni nak buat projek je. Projek apa? Nak tanam agro, nak tanam pokok, nak ternak ayam, nak ternak lembu, nak buat dinar emas. Ingat itu je. Nak boleh panah sama-sama. Ingat, sedangkan sebenarnya matlamat kita lain-lain. Ada orang matlamatnya nak buat ni supaya nak selamatkan diri. Saya jumpa dengan kelompok-kelompok yang bersama begitu. Kan, dia kata macam mana kalau kita kata kita dah digital currency lah, kita akan mendapati adanya program-program yang merosakkan oleh Dajjal macam-macam ni. Jadi kita nak buat apa ni? Macam mana nak selamatkan diri kita? Itu soalan dia. Orang yang nak selamatkan dirinya, maknanya dia tak faham lagi konsep Allahu ghayatuna. Tak faham. Dia nampak dunia ni lah tempat yang dia nak selamatkan. Harta kita nak selamatkan diri kita. Semata-mata yang itu sahaja, maka kita akan kalah nanti. Yang pertama sekali, yang kita nak selamatkan diri kita ni, akidah kita tadi. Walaupun rumah kita banjir, walaupun harta kita rosak, tapi kita ada akidah yang jelas, yang bersih. Ini yang pertama sekali. Maka berjaya kita. Kita masuk selamat, duduk dalam gua, duduk dekat gunung, tak banjir, tak apa, semua elok semua. Cuma akidah kita rosak. Kita ingat kita boleh selamatkan diri kita daripada Dajjal. Tuan-tuan saya nak sebut kat sini. Kalau kita tak perasan. Apa yang kita tak perasan? Kita ingat persiapan nombor satu ialah persiapan prepping makanan, prepping keselamatan. Itu persiapan nombor satu. Kita ingat macam tu. Malahan ada setengah-setengah orang memberi pandangan. Bila dia dengar kuliah saya ni, ada setengah-setengah kata apa? Dia kata, alah, dia tu cakap boleh lah. Dia ustaz. Dia boleh kenal Allah. Dia boleh baca Quran. Aku ni baca Quran pun tak pandai. Kan? Jadi, apa yang Ustaz Nur Azman cakap tu untuk ustaz-ustaz je, dia kata. Dia kata macam itu. Saya ada dengar tu. Untuk ustaz boleh lah. Nak bertawakal pada Allah, bergantung pada Allah, sayang pada Allah. Dia kata, ustaz boleh lah. Kita ni, orang yang lelaki-lelaki ni, siapkan panah kita, siapkan makanan kita, siapkan itu cukup lah. Itu pandangan setengah mereka yang hari ini terkenal sebagai prepping ni. Dia pandang macam itu. Saya rasa satu pandangan yang jumud. Senang. Istilahnya jumud. Kenapa jumud? Kerana kita menghadkan persiapan kita hanya sekadar persiapan duniawi saja. Sedangkan dunia ni kita akan tinggalkan. Ini kefahaman yang penting. Dunia kita akan tinggalkan. Kaya macam mana pun kita, hebat macam mana pun kita, kuat macam mana pun kita,
Ada ramai anak-anak, ramai kawan-kawan, banyak harta, banyak semua ada. Tapi semua tu kita akan tinggalkan. Jadi persiapannya bukan persiapan dunia semata-mata, tapi persiapan akhirat. Iaitu persiapan bersama Allah. Itu yang pertama sekali. Di dunia pun selamat, di akhirat pun selamat. Jadi ini adalah al-arkanun, rukun-rukun di dalam persahabatan. Jadi akhir zaman mesti matlamat sama. Kita punya objektif kita sama. Ghayah kita sama. Dasar kita sama. Jalan kita pun sama. Apa jalan kita? Jalan kita untuk menegakkan apa yang Nabi tegakkan. Sebab itulah Quran kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullah. Bagi mereka yang nak jumpa Allah, yang mereka nak bertemu dengan Allah, maka Rasulullah SAW menjadi contoh. Apa contohnya? Maka Nabi SAW hidupnya itu adalah perjuangan. Hidup Nabi bukan untuk berehat-rehat, untuk bersenang-senang, untuk mencari harta kekayaan di dunia ini. Walaupun mencari harta di dunia ini tidaklah salah, tak salah. Nak bekerja, bisnes tak salah. Tapi itu bukan tujuan hidupnya. Sebab tu Nabi memilih hidup bersama orang-orang yang miskin. Walaupun Allah dah firman pada dia, ya Muhammad, kalau engkau nak gunung, segunung emas, Allah boleh bagi. Kalau nak satu yang hebat, Allah boleh bagi. Tapi Nabi kata apa? Ya Allah, cukuplah aku dengan satu hari aku boleh makan, satu hari aku tak makan. Iaitu satu hari boleh makan, satu hari puasa. Satu hari makan, satu hari puasa. Cukuplah gitu ya Allah. Kenapa? Supaya ketika aku makan, aku boleh bersyukur padamu ya Allah. Dan ketika aku puasa, aku boleh bersabar padamu ya Allah. Jadi maknanya Nabi minta sesuatu yang benar-benar menghidupkan kehidupan dia sebenar bersama Allah. Ini persiapan Al-Mahdiyin macam itu. Persiapan orang yang mendapat hidayah macam gitu. Kita kena benar-benar melihat matlamat yang sama. Kan? Kita kata Al-Quran dusturuna, Al-Quran sebagai perlembagaan kita yang sama. Kemudian Ar-Rasul, kan? Qudwatuna, Ar-Rasul sebagai contoh kita. Kemudian apa jalan Rasul? Contoh kita. Rasul apa? Jihad fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah. Sabiluna, berjuang tegakkan agama Allah. Ini adalah merupakan jalan kami. Al-mautu fi sabilillahi asma amanina. Dan mati pada jalan Allah itu adalah setinggi-tinggi hajat cita-cita kami. Supaya mati bukan di atas jalan syaitan, bukan di atas jalan munafik, bukan di atas jalan orang yang hidup bersama dunia. Ini kita kena niat. Pagi-pagi ni kena niat tuan-tuan. Mari kita niat sama-sama. Ya Allah, sekiranya Engkau izinkan aku hidup pada hari ini. Ya Allah, Kau hidupkanlah aku bersama dengan perjuangan Islam, perjuangan menegakkan agama-Mu, Ya Allah. Tegakkan Islam dalam diri aku, keluarga aku, masyarakat aku dan sekalian seluruhnya. Dan kalau Engkau izinkan aku mati pada hari ini kerana hari inilah ajal aku, maka ya Allah, matikanlah aku dalam perjuangan menegakkan agama-Mu. Mudah-mudahan menjadi salah seorang daripada syuhada, mereka yang mendapat syahid fi sabilillah. Al-mautu fi sabilillah asma amanina. Mati pada jalan Allah itu setinggi-tinggi. Ini adalah merupakan prinsip-prinsip perjuangan. Jadi orang yang Al-Mahdiyin mesti begitu. Ini amalan dia. Kalau tidak ada hak ni, jangan cakap saya ni nak bersama dengan Mahdi. Saya nak bersama dengan Islam. Jangan cakap. Kenapa? Kerana kita hanyalah orang yang berretorik sahaja. Berretorik sahaja. So, saya sebut macam ni tuan-tuan sebab ramai sangat dah. Ada ilmu tinggi. Pegang jawatan tinggi dalam kepimpinan agama. Tetapi bila nak mengeluarkan kenyataan-kenyataan masih mengikut hawa nafsu. Apa maksud mengikut hawa nafsu? Allah bukan ghayatuna lagi. Bukan lagi matlamat dia. Al-ghayah. Matlamat dia lah nak menyenangkan bos dia, ketua dia. Siapa bos dia? Mungkin Perdana Menteri, mungkin bos dia. Siapa bos dia? Mungkin menteri, bos dia.
Siapa bos dia? Mungkin orang-orang yang raja-raja. Mungkin bos dia. Apa raja cakap, semua betul. Apa PM cakap, semua betul. Kalau betul, Alhamdulillah. Kita kata betul. Kalau tak betul, kita mengikut nafsu. Kita tidak mengikut iman. Ini masalahnya. Kenapa tak mengikut ni? Kenapa? Minta maaf lah. Tangan saya kena pegang. Telinga saya kena tutup. Mata saya kena tutup. Mulut saya kena tutup. Tak boleh buat apa. Maka jadilah kita orang yang ditutup oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Walahum azabun azim. Khatamallahu ala qulubihim. Maka Allah tutup dalam hati mereka dengan satu tutupan. Pendengaran mereka dengan satu tutupan. Penglihatan mereka dengan satu tutupan. Allah tutup. Ghisyawah. Dengan satu tutupan. Walaupun ada agama. Ada ilmu Islam. Tapi tak boleh nak cakap kebenaran. Allah tutup dah. Kenapa Allah tutup mulut? Tak boleh nak cakap. Tak boleh tuanku. Yang ni salah. Tak boleh. Yang amat berhormat. Tak boleh. Yang ini salah. Tak boleh menteri. Yang ini salah. Kenapa ditutup? Kenapa mata seolah ditutup kebenaran? Tak nampak. Kenapa telinga ditutup tadi? Kerana hatinya tadi. Khatamallahu ala qulubihim. Hati dah ditutup dah. Hati dia tak mau dah. Ghayatuna tak mau. Walaupun dia teorinya ya betul. Jadi tuan-tuan, dalam kita bersahabat sesama kita ni, kita nak kena tengok yang ni, prinsip ni. Sebab itulah apabila kita bersahabat, maka kita bukan hanya sekadar ta'aruf, tetapi kita kena faham, memahami bahawa kita ingin membina kekuatan umat. Maka sebab itulah kita nak sebut macam ni, virus ukhuwah. Virus ukhuwah yang kedua. Maknanya apakah perkara yang merosakkan hubungan kita dengan sahabat kita yang soleh. Bukan Salahuddin sahaja, tapi sahabat kita yang soleh. Bukan nama Muhammad Saleh sahaja. Tapi yang soleh, yang baik. Ialah apabila kita lalai dalam melaksanakan ibadah. Dan bila kita melanggar tuntutan agama. Ini virus. Maknanya kita ingat, kita boleh bersama dengan Al-Mahdiyin. Kita boleh bersama dengan Imam Mahdi. Kita bersama dengan kebangkitan akhir zaman. Tetapi kita lalai dalam melaksanakan ibadah. Tak apalah. Aku dalam jamaah dah. Aku di dalam pertubuhan Ansar dah. Aku di dalam jamaah ABC dah. Aku di dalam usrah dah. Aku di dalam program-program tarbiyah dah. Aku dah, tapi bila bab ibadah, kita lalai. Kita biarkan diri kita lalai. Kita melaksanakan dengan penuh kehinaan di hadapan Allah. Tidak meningkatkan diri kita. Maka jadilah kita orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Allah firman dalam Quran, "Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf. Fa in asabahul khair itma'anna bih. Wa in asabathul fitnah inqalab 'ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin." Ini suratul Hajj. Surah Al-Hajj. Ayat 11 kalau tak silap. Wa minan nas. Di kalangan manusia ada yang menyembah Allah, beribadah pada Allah, tapi dalam keadaan tepi-tepi je. Ala harfin. Maknanya dalam keadaan lalai, dalam keadaan tidak ambil berat, dalam keadaan kita tak kisah meningkat ke tak meningkat. Sembahyang aku semalam, sembahyang Isyak dengan sembahyang subuh tadi, tak kira pun mana satu lebih khusyuk. Tak nilai pun yang mana satu, tidak ada peningkatan. Kita tak kisah. Bila kita tak kisah, tidak ada peningkatan, maknanya kita redha dengan berada dalam suasana lalai. Lalai. Kita semayang, kita tak tahu kita ni meningkat tak meningkat. Kita hari ini lebih dekat dengan Allah ke jauh, kita tak tahu. Kita tak kisah, itu lalai. Ini termasuk dalam ayat ni. Di kalangan manusia ada yang beribadah kepada Allah ala harfin, tetapi di tepi-tepi. Bila tepi-tepi tak kisah. Hari ini lebih baik daripada semalam ke tak kisah. Hari ini lebih buruk daripada semalam ke tak kisah. Kita jaga takwa tak jaga takwa tak kisah. Ini masuk lalai. Al-ghaflah. Kan? Maka di kalangan manusia itu beribadah kepada Allah dalam keadaan tepi-tepi. Tak faham, tak kisah, tak meningkat.
Kan, ala harfin fa in asabahul khair, maka diberikan kepada kebaikan, itma'an nabi, cukup, dia tak rasa apa-apa. Aku tak apa dah. Aku dapat makan, dapat minum, aku boleh buat kerja, aku ada sahabat, tak kisah, tak apa. Dia tak meningkatkan, tetap macam itu. Tepi-tepi juga, tak meningkat, tak dalam tarbiyah, tidak duduk dalam proses tarbiyah. Maka bila ditimpa orang bila fitnah, fa in asabathum fitnah, ujian, kesusahan, tiba-tiba Dajjal datang, tiba-tiba Dajjal tak datang lagi, tiba-tiba gempa bumi datang, bencana alam datang, banjir datang, dia kena wabak, taun lah, wabak apa-apa, wabak tak kira, sakit maka dia tidak meningkatkan diri, tak duduk dalam tarbiyah, tak duduk dalam betul-betul proses, ada lalai tadi, inqalab ala wajhi, maka dia akan berpaling daripada Allah, berpaling daripada Islam. Itu disebut sini. Bukan hanya mereka yang lalai itu, rosaknya ibadah dia, tak. Dia rosak juga ukhuwah dia. Ukhuwah pun akan rosak. Ini virus. Kita lalai ni virus. Lebih teruk daripada coronavirus. Lebih teruk daripada monkeypox virus. Lebih teruk daripada H1N1 virus. Lebih teruk daripada Ebola virus. Lebih teruk daripada AIDS, virus HIV, lebih teruk. Kerana lalai itu akan menghapuskan amal kita, menjadikan kita menjadi orang yang rugi, khasirat dunia wal akhirah. Zalika huwal khusranul mubin. Kita akan rugi dunia, rugi akhirat. Itu kerugian yang nyata. Bukan saja rugi di dunia, rugi di akhirat. Dan Allah gambarkan kita juga akan kehilangan sahabat-sahabat seperjuangan. Orang yang tidak menjaga ikhlasnya, tidak menjaga ibadahnya, tidak menjaga amalannya, malahan dia melanggar tuntutan-tuntutan Islam, bukan sahaja dia rugi dekat dunia ni, akhirat, dia hilang sahabat yang soleh. Sahabat yang baik pun akan hilang. Kenapa hilang? Sebab kita tadi sebut tadi, rukun sahabat yang nombor 2 ialah kita mesti faham, memahami. Itu rukun. Yang seorang nak dapat redha Allah. Yang seorang nak jadikan Quran sebagai dia punya kehidupan. Yang seorang nak jadikan Rasul sebagai qudwah dia, contoh dia. Yang seorang nak berjihad sebagai jalannya. Mati pada jalan Allah sebagai syahid, sebagai paling tinggi cita-cita. Yang seorang ni. Hak seorang lagi, dunia. Nak selamatkan diri. Nak dapat populariti. Maka dia akan terpisah. Ini virus. Ini sebut virus di dalam ukhuwah. Ini sebut virus dalam ukhuwah. Kita akan kehilangan kawan-kawan. Bila kehilangan kawan-kawan kita, habislah. Habis. Dari sudut support kita tu. Siapalah nak mengingatkan kita. Kita ingat kita ada iman tak? Tengok surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya demi masa, sungguhnya manusia dalam kerugian. Rugi ni, Syekh Qutb rahimahullah menggambarkan dalam tafsir fi al-Quran, rugi yang total. Rugi yang sebenar, bukan setakat rugi 1 juta ringgit habis, 1 juta rupiah habis, 1 juta US habis, tak. Bukan rugi hak tu, rugi total. Kerana kita akan dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dimurkai oleh Allah. Maka innal insana lafi khusr illa allazina amanu, kecuali mereka yang beriman. Yang jaga iman dia, tajdid iman dia, wa amilus solihat, menjaga amal soleh dia. Dan mereka yang berpesan-pesan dengan sahabatnya, pesan-pesan dengan kebenaran, pesan dengan kesabaran. Jadi yang ketiga, keempat tu amal apa? Amal ukhuwah. Jadi amal ukhuwah tu boleh membantu meningkatkan amal soleh, membantu meningkatkan iman. Jadi rupa-rupanya bila kita meringan-ringankan ibadah, melalai-lalaikan ibadah, kita melanggar tuntutan syarat, lagi banyak maksiat kita buat, maka lagi jauhlah kita daripada sahabat yang soleh. Lagi jauh. Kita tak boleh sama dah. Dia akan jadi lemah. Jadi sejauh mana kadar takwa kita, sejauh mana kadar kebaikan kita, maka kita tengoklah sahabat kita yang ada. Kalau sahabat kita tu bertakwa, beramal, maka alhamdulillah kita ni pun sebahagian daripadanya.
Kalau sahabat-sahabat kita minum arak, kawan-kawan kita ni semua yang jenis-jenis minum arak, yang jenis-jenis lalai, lara, kan, tengok TV malam-malam sampai lalai tak sembahyang, tengok bola sampai tak sembahyang. Tapi seronok lah tengok bola, menang pula tu 4-1 lawan Bangladesh, menang. Kan, tengok bola sampai lalai, bersorak, makin lama makin bersorak, lupa azab Allah yang makin dekat, lupa fitnah ujian Allah yang makin banyak ni, lupa. Lalai dengan bola sepak. Bukan kata bola sepak tak boleh. Kan, saya pun minat bola sepak juga, tengoklah juga sekali-sekali itu, tengok apa keputusan Malaysia lawan Bangladesh. Kan, rupa-rupanya Malaysia menang 4-1 lawan Bangladesh. Kan, makin tengok orang Bangladesh muka mereka sedih-sedih. Kenapa? Rupanya kalah bola. Bukan sedih sebab tak makan. Tak apalah sedih sebab kalah bola. Kalau sedih sebab tak makan tu kan, kita risaulah juga kok mati besok kan. Nak sebut kat sini kan, kita tengok siapa kawan kita. Makin lama makin lalai, makin lama makin lalai ibadah. Mula-mula sikit, akhirnya kita makin jauh. Maka yang inilah merupakan virus yang akan menghancurkan ukhuwah yang soleh. Ukhuwah yang soleh. Jadi sejauh mana kita lagi kuat kita beribadah, lagi kuat kita beramal, lagi tinggi kita punya ilmu kita, penghayatan kita, takwa kita, maka Allah akan jumpakan kita dengan orang-orang yang sama macam kita. Sama macam kita. Kalau kita seorang yang menjaga solat, yang menjaga zikir, Allah akan jumpakan kita. Nah, silap-silap jumpa awliya Allah. Awliya Allah ni siapa? Banyaklah awliya Allah ni. Orang-orang yang dekat dengan Allah ini. Oleh itu, kan, sejauh mana persahabatan kita itu berdasarkan sejauh mana tingkatan ibadah kita, zikir kita, tazkirah kita, peringatan kita tentang akhirat, ketaatan kita tentang pada Allah, dakwah kita pada jalan Allah. Bagaimana perkara-perkara itulah yang sebenarnya akan menjadi kekuatan kepada ukhuwah, kepada persahabatan tadi. Jadi kalau orang kaki pancing, dia akan bersama orang kaki pancing lah, seronok kaki pancing. Tapi yang dapat cakap pancing, ikan belum tahu dapat, baru boleh pancing. Balik tangan kosong juga. Kan? Cakap kaki pancing. Orang suka bola, tengok bola, dapat sorak, hilang suara, bersorak. Tapi menang belum tahu. Tapi orang yang bersahabat kerana Allah, beramal kerana Allah, beribadah kerana Allah, bersama-sama menengok ni, maka Allah dah jamin kepada dia kekuatan, kebahagiaan, kemenangan, keredaan Allah. Allah dah jamin mereka yang bersahabat kerana Allah. Confirm menang. Confirm dalam keadaan penuh dengan kekuatan. Jadi ini perkara yang kita nak kena tengok balik. Jadi apa virusnya, tuan-tuan dan puan? Kadang-kadang kita tanya, kenapalah sahabat aku ni sekarang ni dah menjauhi aku kan? Kenapalah aku susah nak dapat sahabat-sahabat yang baik, yang soleh. Susah nak dapat sahabat yang boleh bangun malam. Susah dapat sahabat-sahabat yang boleh mendoakan aku ni. Yang contoh kita katakan, rupanya kita tak jaga amal kita. Kita tak jaga ibadah kita. Kita tak jaga takwa kita. Kita tak jaga Quran kita. Jadi bila kita tidak jaga perkara tersebut, maka Allah menarik balik orang-orang yang Allah sayang daripada kita. Seorang-seorang keluar jauh. Maka hati bertambah keras. Hati bertambah bosan, cepat bosan dengan ibadah. Kan, lara dengan perkataan, dalam perkataan dan perbuatan. Lara, apa maksud lara ni? Lalai, leka. Dalam perkataan ni kita cakap, kita tak fikir. Main cakap aja, yang penting cakap. Itu lara. Sar, bercakap tanpa ilmu, bercakap pada maksiat, bercakap tanpa dorongan iman. Itu sar, lara dalam perkataan, lara dalam perbuatan. Jadi lara ni ada dua. Di dalam percakapan dan perbuatan. Perbuatan ni pula ada dua, perbuatan yang batin, hati, dan perbuatan yang zahir. Jadi nak sebut kat sini, bila kita tidak menjaga ibadah, maka kita akan menjadi lara. Menjadi lalai. Dan kemudian akhirnya akan membuka pintu-pintu perselisihan dengan sahabat-sahabat kita. Membuka pintu-pintu kerosakan perhubungan persahabatan.
Jadi rupa-rupanya dosa yang kita lakukan tu, perkataan jahat kita, perkara yang kita tak lakukan dengan baik apa yang Allah perintah, maka akhirnya akan menjelmalah kan, lara, cepat bosan, hati kita keras. Maka sahabat yang baik-baik ni akan terbuka pintu apa? Pintu perpecahan. Pintu yang memecah belahkan hati-hati manusia tadi. Jadi kenapa kita bertelagah dengan seseorang tu? Kerana rupanya kita tak jaga amal kita. Salah satu sebab. Kita tak jaga amal kita. Kita tak jaga takwa kita. Tak jaga ikhlas kita. Tak jaga ihsan kita. Bila kita tidak jaga ibadah tadi, rupanya itulah virus yang menyebabkan kita berselisih dengan sahabat-sahabat kita. Peringatan dah bagus dah. Kan, ustaz-ustaz bagi tazkirah, sahabat-sahabat bagi tazkirah, buat maksurat, zikir, baca Quran, bangun malam. Semua kita buat sama-sama, tapi kita tak jaga amalan kita, dosa kita tak jaga. Tak jaga dosa kita. Kita buat juga dosa kita. Maka inilah rupanya yang menjadi pintu-pintu masuk kepada perselisihan. Kenapa? At-tafahum dari itu. Rukun dari itu. Rukun tadi tu, tak jaga rukun. Kita dah tak faham, tak sama dah. Yang seorang nak Allah sebagai ghayatuna, kan? Allah sebagai matlamat dia, hak seorang lagi dah mula fikir nak dunia, nakkan kekayaan, nakkan nyawa selamat, nakkan dunia ni. Maka Allah akan datangkan kerosakan. Kita banyak dosa itu adalah membuka gerbang pintu-pintu kerosakan dan perselisihan yang akhirnya menjadi dinding yang memisahkan ikatan ukhuwah, yang akan menguraikan, yang akan memutuskan, yang akan merosakkan ikatan ukhuwah yang memisahkan di antara dua sahabat. Kenapa? Dosa. Kenapa? Lalaikan ibadah, bermain-main dengan ibadah, melaksanakan maksiat dan mungkar. Allah akan buka pintu-pintu sehingga dua tu akan berselisih. Kalau tak berselisih pun, kita akan buruk sangka kat dia. Kita akan mula cakap-cakap kat dia. Kita akan mula fitnah kat dia. Kita boleh ngumpat-ngumpat kat dia. Akan timbul umpat-mengumpat. Akan timbul fitnah memfitnah. Kenapa? Dosa kita, ibadah kita yang kita tak pelihara tadi, dia menjadi jalan-jalan perselisihan sesama sahabat tadi. Sehingga akhirnya bila sampai ujian Allah, Allah uji kita dengan kesusahan, kepayahan, tentera datang, kejahatan datang, Dajjal datang, maka sahabat yang tidak menjaga tadi akan terkeluar daripada saf persahabatan ukhuwah lillah fillah. Ini bahaya. Ini kita sebut virus, benda yang kita tak perasan. Virus ini dia halus, kecil aja, masuk dalam badan kita, tiba-tiba sakit aja, tiba-tiba muntah-muntah, tiba-tiba sakit aja, tiba-tiba meninggal dunia. Yang kita tahu, rupanya kita dah terpisah dengan sahabat yang soleh. Terpisah. Kenapa? Rupanya kita tak jaga amal kita. Bukan sebab kita tak kenal dia, kita kenal dia. Ta'aruf. Ta'aruf dah, bagus dah ta'aruf. Buat makan sama-sama, travelling sama-sama. Tapi dosa yang kita tidak jaga dalam hidup kita, amalan soleh yang kita lalai-lalaikan itu, menyebabkan persahabatan itu digegar. Allah gegar persahabatan tadi dengan perselisihan, persengketaan. Akhirnya sahabat-sahabat yang baik itu meninggalkan kita. Kenapa? Sebab kita tidak meningkatkan diri kita. Inilah kita kata virus ni, kita kena tengok. Kita ingat dia yang salah dah. Kita tengok kita salah. Rupanya aku yang tak jaga solat. Rupanya aku yang tak jaga amalan. Aku tak jaga zikir, aku tak jaga Quran. Aku tak bangun malam. Kita makin futur. Tak mau dah. Akhirnya bukan saja Islam kita tertinggal, sahabat pun menjauhkan diri daripada kita. Sahabat yang saleh. Jadi rupa-rupanya dosa kita tu, maksiat kita tu, mungkar kita tu boleh menyebabkan kita kehilangan sahabat yang saleh. Ini kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita nak menang di akhir zaman bukan hanya sekadar kita seorang-seorang kita. Kita perlukan sahabat yang soleh ni. Walaupun jumpanya sekali-sekali, tapi doa dia sentiasa mengiringi kita. Malah dalam hatinya teringat kita. Teringat tu satu doa.
Teringat satu doa. Dan ketahuilah bahawa doa seorang sahabat itu merupakan mustajab. Tiba-tiba orang soleh-soleh kita hilang. Kehilangan orang soleh-soleh daripada kehidupan kita. Dan maka apabila berlaku yang demikian, bagaimana dia digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, ini hadis sahih tuan-tuan ya. Saya bacakan apa kata Nabi, ma tawaddasnani fillah fayafruqu bainahuma illa bizambi yuhaddisu ahaduhuma. Ini hadis sahih tuan-tuan. Apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah dua orang yang saling berkasih sayang kerana Allah berpisah ataupun dia berpecah. Bukan berpisah, itu berpisah. Kecuali disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh salah seorang di antara keduanya. Jadi virus yang ada di dalam kehidupan kita ni, yang menyebabkan ukhuwah kita ni tergadai ataupun menjadi suatu yang tak ada ukhuwah yang benar-benar lillah fillah ni kerana Allah ini, rupa-rupanya dosa kita. Kalau tak dosa kita, dosa dia, kawan kita tu. Jadi kita kena tengok ni satu perkara yang penting nak tengok, terutamanya bila kita berada dalam suasana mau mewujudkan kekuatan. Kita ingat, aku dah okey dah, aku dah beramal. Tiba-tiba tengok kita beramal seorang-seorang kita je. Kita beramal. Sahabat-sahabat baik semua dah tak ada. Kenapa? Allah Akbar, rupanya dosa kita. Kita tak buang dosa kita. Kita lalai dalam ibadah kita. Itu menyebabkan sahabat-sahabat lari. Bukan lari sebab dia tak nak kita. Tak. Allah pisahkan. Maka dosa yang dilakukan juga tidak semestinya berhubung dengan saudaramu. Namun bentuk dosa yang dilakukan seorang itu sebagai faktor, Allah akan pisahkan orang yang saleh dengan orang-orang yang taleh tadi. Jadi dosa itu bukan sebab dosa kita dengan dia je. Contohnya kita mengumpat dia, kita fitnah dia, kita dosa dengan dia, kita tipu dia, contoh. Bukan. Dosa yang apa sahaja dosa. Apa sahaja dosa, apa sahaja bentuk dosa yang dilakukan oleh seseorang itu boleh menjadi faktor hilangnya sahabat-sahabatnya yang dekat satu demi satu. Misalnya dosa berkaitan dengan masalah keuangan. Dosa berkaitan dengan keuangan. Kita ada masalah keuangan. Kita pun contohnya buat sesuatu yang salah. Mungkin kita ambil riba contohnya. Kita ambil riba. Kita ambil riba sebab kita suka riba. Kalau kita ambil riba, contohnya kita terdesak nak guna sesuatu yang memang betul-betul perlu sangat. Terpaksa pinjam yang ada riba, itu lain. Hati kita tak suka. Terpaksa ambil. Kalau tak mungkin menyebabkan nyawa contoh. Mungkinlah itu lain. Tapi memang kita ambil sebab hati kita cenderung dengan riba tu. Ataupun kita rasa tak apalah, kita melalaikan, kita rasa tak apa riba. Riba ni makruh ke tuan-tuan? Riba ni haram. Riba ni bukan makruh, haram. Allah isi perang riba ni. Sebab itulah selagi hati kita masih lagi boleh menerima riba itu, maka selagi itulah kita tak boleh nak bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang nak menegakkan Islam. Bersama dia sudah hati tak sama. Jadi kita bimbang dosa tu juga salah satu sebab kita tak boleh bersama dengan sahabat kita. Jadi dosa berkenaan dengan meninggalkan kewajipan. Contohnya kita meninggalkan benda yang wajib kita tak buat, tak solat contohnya, tak puasa pun boleh menyebabkan kita berpisah dengan sahabat-sahabat tadi. Ataupun kita membuat satu yang haram, yang Allah tak suka kita buat. Dalam persahabatan kita ke ataupun di luar, maka itu semua menjadi asbab kepada berpecahnya ukhuwah tadi. Ataupun perbuatan yang tidak terpuji, ataupun mengucapkan kata-kata yang buruk. Mengucapkan kata yang buruk, kita tak jaga percakapan kita. Kita hina dia, kita cela dia, celaka, kita maki dia, kita macam-macam cakap kat dia.
Mungkin dia salah, mungkin dia ada silap, tapi kita punya cakap tak jaga percakapan kita. Jadi menyebabkan percakapan tu membawa dosa. Dan dosa tu menyebabkan kita terpisah daripada dia. Dosa tu. Dosa yang menyebabkan kita terpisah dengan dia. Ataupun kita menjatuhkan kewibawaan seseorang. Jatuhkan kewibawaan seseorang tu dosa. Kita skandalkan dia, tu dosa tu. Jangan main-main. Dan kita dedahkan rahsia dia sehingga dia malu contoh. Itu satu dosa. Besar dosa tu. Jangan main-main. Kita ingat, tak apa kok cakap pasal dia betul benda tadi kat dia, tapi betul rahsia dia. Betul rahsia dia. Dia jaga, dan kita sebagai sahabat kena jaga. Tiba-tiba kita dedah supaya dia malu. Malu tu kita memalukan dia khalayak ramai. Satu dosa yang menyebabkan Allah pisahkan kita dengan dia. Dia soleh. Memanglah ada kelemahan. Ada ke orang tak ada kelemahan? Kita pun banyak kelemahan kan. Tiba-tiba kita dedahkan kelemahan sahabat-sahabat kita tu. Mendedahkan kelemahan itu satu besar, dosa besar. Maka menyebabkan berpisah. Allah pisahkan. Bukan kata dia tak suka kita, tak. Kadang-kadang dia boleh maafkan, tapi Allah pisahkan juga. Tak jumpa dah lepas tu. Tak jumpa dah. Habis kita. Hilang sahabat-sahabat yang baik. Kita memperolok-olokkan dia. Merendah-rendahkan dia. Dan berbagai perbuatan maksiat. Jadi kita lihat sini. Apa yang Nabi kata. Ma tawaddasna fillah fayafruq bainahuma illa bizambi yuhaddisuhu ahaduhuma. Tidaklah seseorang yang saling berkasih sayang kerana Allah. Maksudnya dia dah berukhuwah dah, berkasih sayang kerana Allah dah. Lillah fillah kerana Allah ni. Dah duduk dalam satu pertubuhan, sama-sama bergerak, sama-sama berjanji setia, nak bersama bekerjasama. Maksudnya kerana Allah dah. Tiba-tiba dia berpisah. Kata Nabi apa? Tidaklah dua orang yang saling berkasih sayang kerana Allah berpisah, melainkan disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh salah seorang antara keduanya. Atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih tuan-tuan. Nak sebut kat sini bagaimana Nabi menggambarkan kepada kita, bukan saja sahabat, rumah tangga pun macam tu juga. Kalau suaminya asyik buat dosa, asyik buat maksiat dan sebagainya, isterinya solehah, isterinya baik, suaminya taleh, buat macam-macam benda tak elok, maka Allah akan jadi ada jalan terpisah. Kalau isterinya pula talehah, suaminya baik, isteri pula pun Allah akan create benda tu. Allah akan cipta jalan-jalan memisahkan. Sebab Allah Subhanahu taala amat mencintai, menyayangi orang yang soleh-soleh, yang solehah-solehah tadi, sehingga dia akan pelihara daripada keburukan-keburukan, termasuklah keburukan dosa seseorang manusia. Jadi sebab itulah kita jangan lalai dalam ibadah kita. Jangan kita biarkan dosa kita itu berterusan. Bertaubatlah. Kenapa? Bila dosa itu kita buat, salah satu yang keburukan, kita akan kehilangan sahabat-sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang solehah, ataupun sahabiah yang solehah. Maka dosa kerana perbuatan maksiat mengakibatkan hilang rasa cinta dan ukhuwah. Jadi bila kita buat dosa-dosa ni, salah satunya Allah akan hilangkan cinta kita, sayang kita, ukhuwah kita, sama ada cara langsung atau cara tidak langsung, antara kita dengan sahabat kita. Sebab tu suami dengan isteri pun begitu juga. Kita kena jaga diri kita daripada fitnah dosa. Fitnah meringankan ibadah. Kita kena jaga, jangan kita meringankan ibadah, sebab benda itu akan menghilangkan perasaan cinta, perasaan ukhuwah antara sesama sahabat tadi, ataupun sama suami isteri dengan anak-anak pun sama juga. Kerana ini merupakan fitrah. Sebab itu khasirat dunia wal akhirah. Kat dunia rugi, kat akhirat rugi. Dan sebagai balasan kepada dosa maksiat tadi, akan hilanglah sahabat-sahabat yang mencintai kamu. Yang mencintai kamu. Sehingga dia akan rasa, kalau aku bersama dengan dia ni, kalau aku bersama dengan kawan aku seorang ni, sahabat aku ni, aku akan buat maksiat, aku akan buat mungkar, aku akan
lebih mengingati dunia, aku akan tenggelam dalam dunia, aku akan lalai daripada zikir, aku akan lalai daripada ibadah, aku lalai daripada kerja-kerja dakwah. Maka akhirnya apa? Dia pun tinggalkan sahabat dia. Paling kurang perasaan macam tu Allah timbulkan dalam hati dia. Maka Allah timbulkan dalam hatinya satu perasaan, kalau aku duduk kawan dengan dia ni, habislah aku, jauhlah aku, habislah aku daripada akhirat, zikir aku lalai, leka semua. Akhirnya dia pun perlahan-perlahan tinggalkan sahabat. Paling kurang Allah campakkan perasaan macam tu. Dia bukan benci, dia bukan kita kata marah kat orang tu, sahabat tu, tapi dia tengok sahabat tu dah mula maksiat, mula dosa, kemudian cakap pun pada dunia aja, cakap pun pasal nak untung aja. Tak ada langsung cakap iman, tak ada langsung cakap akhirat, tak ada langsung dah perjuangan, tak ada dah dakwah, tak ada. Maka kalau aku bersama dengan dia, maka aku akan lalai. Maka dia pun tinggalkan. Allah yang timbulkan perasaan tu. Bukan saja-saja timbul, dah. Semua tu biiznillah. Sebab Allah SWT akan mengasingkan yang baik dengan yang buruk. Allah akan mengasingkan. Sebab tu kita kena tengok dalam persahabatan kita, terutama nak membina Al-Mahdiyin ini, kelompok Taifah Mansurah ini, kita kena tengok dosa kita. Kita kena tengok kita ni lalai tak, kita merengan-rengankan tak kita punya ibadah kita tadi. Maka sekiranya berlaku yang demikian, maka kita sebenarnya telah memutuskan ukhuwah kita dengan sahabat-sahabat yang soleh. Bukan sahabat tu tak nak kawan dengan kita, bukan. Sahabat kita tu baik, tapi Allah SWT campakkan dalam hati satu perasaan takut, gerun. Kalau aku sama dia ni agaknya aku tak ingat Allah dah. Maka dia pun perlahan-lahan lari. Akhirnya dia doa je, ya Allah tolonglah sahabat. Doa pun tak ada. Doa pun tak ada. Oleh itu, sekiranya kita benar-benar ingin menjaga persahabatan kita, maka kita melihatlah perhubungan kita dengan sahabat kita, adakah asasnya dosa ataupun pahala. Kalau asasnya dosa, maka kita kena ingatkan supaya jangan dosa itu berterusan. Kita kena bagi peringatan kat dia. Dan bila diberi peringatan, kita kena rendah diri, kita terima. Kerana apa? Kerana sekiranya tidak, maka kita akan terpisah daripada dia. Bukan kita saja-saja nak pisah, tak. Allah pisahkan. Ini satu perkara yang berjalan, berlaku dalam hidup kita tanpa kita sedar. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, dalam tarbiyah, salah satu perkara yang penting ialah kita kena melihat kelemahan-kelemahan diri kita ini. Keaiban kita. Seorang hukama, seorang bijak telah menyatakan, ada ini kata-kata, ini bukan hadis, kata-kata hukama, orang yang bijaksana lah. Dia kata apa? Barang siapa yang menghendaki kemuliaan tanpa keluarga, maknanya siapa-siapa yang berkehendakkan kepada kemuliaan tanpa keluarga, tanpa ada keluarga, kaya tanpa harta, kedudukan di antara sahabat-sahabat, wibawa di mata penguasa, dia seorang yang berwibawa, orang tengok dia, penguasa, pemimpin tengok dia berwibawa, hendaklah dia mampu membebaskan diri dia daripada belenggu maksiat menuju taat kepada Allah. Jadi kalau kita nak menjadi seorang yang mulia, walaupun keluarga kita itu tak mulia, yang kaya walaupun kita tidak ada harta, kedudukan walaupun kita tak ada sahabat, wibawa walaupun kita bukan pemimpin, maka hendaklah kita mampu membebaskan diri kita daripada belenggu maksiat. Apa dosa kita, apa maksiat kita, apa kelalaian kita, kita buang satu-satu dan menuju kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab tu kita kena tengok balik. Antara tanda-tanda perkara-perkara yang digambarkan sebagai maksiat, juga yang menghancurkan kita bila kita menyayangi seseorang, mencintai seseorang, kan, bukan cinta berdasarkan kepada iman, tapi cinta berdasarkan kepada mahabbah syaitaniyah disebut. Cinta sebab syaitan, sebab nafsu. Jadi tiga terdapat dalam hal kita ini, maka hendaklah kita betulkan. Cinta mesti cinta kerana Allah. Sayang kat sahabat kita, sayang kerana Allah. Sayang kat suami kita, sayang kat isteri kita, sayang kat anak-anak kita, sayang kat keluarga kita, sayang pada sahabat kita. Cinta imaniyah. Cinta berkaitan dengan iman. Kalau kita berkaitan dengan yang lain tadi,
dasar tadi tu, maka kemungkinan besar kita akan terpisah dengan al-iman tadi. Jadi kita kena betulkan, tengok balik. Sebab tu kita tengok balik diri kita ni supaya apa yang kita berlaku pada kita ni benar-benar yang menjadi sesuatu yang memang benar-benar mendekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Cinta yang asasnya iman pada Allah, cinta yang asasnya kepada Allah tadi, maka akan membina ketenteraman, kedamaian, ketenangan dan mendorong kita untuk taat pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Bertambah kukuh. Maka bila bertambah ibadah itu, bertambah lagi kita, hubungan kita bertambah kukuh. Bersama-sama berjuang, sama-sama berjuang, sama-sama susah. Sama-sama kita berkorban, maka bertambah kuat. Persahabatan tadi bertambah kuat. Dan akhirnya akan sama-sama mendapat keredaan Allah. Tapi kalau cinta kerana hak lain tadi, kerana harta lah, kerana apa-apa yang lain tadi, maka kita akan bekerja juga, berusaha juga, tapi makin jauh daripada Allah. Akhirnya Allah akan pisahkan kita. Pisahkan kita, kalau tak di dunia ni pun di akhirat nanti. Subhanallah. Jadi kita lihat hari ni tuan-tuan, kita nak berhadapan dengan akhir zaman, budayanya, ujiannya, kehidupannya, sebagainya lah. Hendaklah kita memastikan bahawa kita bersama dengan sahabat yang soleh. Dan untuk bersama dengan sahabat yang soleh ni, kita perlukan, kita juga jangan lalaikan ibadah kita. Jangan lalaikan ibadah. Jangan kita buat benda yang bertentangan dengan syarak. Seboleh-bolehnya kita buat perlahan-perlahan. Tinggalkan benda-benda yang maksiat, tinggalkan perlahan-perlahan. Kenapa? Kita bimbang asbab-asbab yang kita melaksanakan maksiat dosa kita tadi. Dan juga kita meringan-ringankan, melalaikan ibadah. Kita akan terpisah daripada sahabat-sahabat yang saleh. Taifah mansurah. Jadi akhirnya kita ingat kita dah prepping dah, okey dah rupanya. Dan sahabat-sahabat meninggalkan kita yang baik-baik ni. Dan bila sampai waktunya diuji dengan tentera balak, tentera Dajjal dan sebagainya, akhirnya kita tak tengok, tak ada orang. Keliling kita semua orang yang buat maksiat. Keliling kita semua orang yang jauh daripada Allah. Tidak ada rahmat Allah, tidak ada barakah Allah, tak ada. Akhirnya kita pun sedar, ya Allah, ruginya aku. Dulu aku ada ustaz, dulu aku ada ustazah, dulu aku ada sahabat-sahabat soleh, dulu aku ada kawan-kawan yang ikhlas. Sekarang ni kawan-kawan aku semuanya yang bermaksiat belaka. Masa itulah kita rasa rugi sangat. Nak patah balik, kalau ada peluang, alhamdulillah, boleh bertaubat. Tapi susah kita. Ketika itu sebab serangan dah datang lah. Tentera Dajjal dah datang. Bencana alam dah datang. Masa tu nak kembali payah. Sebab sahabat-sahabat dah tinggalkan kita macam itu kan. Bolehlah insya-Allah, tapi kita akan susah. Jadi sebab itu sebelum berlaku pemisahan-pemisahan yang dibuat oleh Allah, Allah sendiri cipta perpisahan tu pada kita dengan sahabat tadi, ialah kena dosa-dosa kita tadi, maka kita sensitiflah dengan virus ukhuwah ni, iaitu hidup dalam lalai dan hidup dalam dosa. Hidup dalam lalai, dalam ibadah, hidup dalam dosa. Ini benda yang kita kena tengok insya-Allah tuan-tuan. Kita amat memerlukan asbab-asbab kekuatan. Salah satu asbab kekuatan ialah kita mesti ada sahabat yang soleh, mesti ada. Dan kemudian salah satu daripada sahabat yang soleh itu akan terbinalah jamaah yang solehah. Jamaah disebut taifah mansurah. Dan bila sampai masa, insya-Allah kita akan bergabung semua, kita akan bangkit dan menang. Jadi kita kena tengoklah insya-Allah, mudah-mudahan apa yang saya cuba sampaikan pada pagi ini membolehkan kita muhasabah balik, tengok balik di mana kedudukan kita dengan sahabat-sahabat kita, di mana kedudukan kita dengan pasangan kita, di mana kedudukan kita dengan anak-anak keluarga kita, supaya semua itu berdasarkan iman dan kemudian semua itu berdasarkan kepada taat kepada Allah. Bila dasarnya betul, insya-Allah kita akan bersama-sama hidup bersama, mati bersama. Kalau tidak, kita terpisah nanti. Bukan kita nak pisah, dah Allah yang pisahkan kita. Kenapa? Sebab dosa-dosa tadi. InsyaAllah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Bagi mereka yang masuk lambat ni, minta tolong dengar daripada awal berkaitan dengan virus ukhuwah yang saya sebut yang kedua lah, yang kedua di sini, untuk sama-sama kita perhatikan semula supaya kita tidak terkeliru dengan kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Dunia ni penuh dengan tipu daya. Okey, insya-Allah.
A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad samat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Wasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa aliha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التواكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلي ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. وجعلنا لك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا أتمم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواصلين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah sayanglah sahabat-sahabat kita. Jangan sampai kita kehilangan sahabat-sahabat kita sebab dosa kita. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.